nodal analysis dalam AC. Okay, first bila disebut AC circuit kena tukar semua ke dalam phasor domain. Okay, kena tahulah untuk L nak tukar kepada phasor domain J omega L, and then untuk C nak tukar kepada phasor domain adalah 1 over J omega C. Okay, first tukar dulu 1 Henry. Okay, J omega L. So J omega tengok dekat supply dia omega T ni adalah 4 4 darab dengan 1 L dia. So akan dapat J 4. Okay, and then 0.5 Henry J 4 L dia adalah 0.5. So kat sini ada dapat J 2. Okay, and then kapasitor. Untuk kapasitor 0.1 farad. Kapasitor adalah 1 over J omega C. So 1 J omega dia 4, C dia adalah 0.1. Masukkan dalam kalkulator, akan dapat negatif J 2.5. Okay, and then ubah supply voltage. Okay, kepada phasor domain 20 sudut dia kosong. So tukar kepada rectangular form, akan dapat 20 plus J kosong. So akan dapat 20. Okay, and then soalan dia nak menggunakan nodal analysis. Okay, untuk nodal analysis first aku kena tengok ada berapa node kat sini. Kat sini ada 3 node, 1, 2 and then 3. Okay, yang bawah ni jadikan dia adalah reference node. So dia akan jadi 0 volt. Okay, and then ada node V1, node V2. Okay, and then buatkan dia punya laluan current. Okay, kat sini saya bagi I1, I2, I3. Kat sini adalah I yang sama, I2. Sini 2 ampere dah ada nilai. Sini saya bagi I4. Okay, so first untuk nodal analysis buat dulu node V1. Okay, V1 tengok kat sini ada junction kat situ V1. Dia ada 3 laluan current. I1, I2, I3. Okay, first buat dulu KCL. Yang masuk positif, yang keluar negatif. So, I1 tolak, I2 tolak, I3 equal to 0. Okay, dah dapat yang ni, and then masukkan I ni Ohm's law. I Ohm's law dia V over R. Untuk nodal dia akan jadi V before minus V after bahagi dengan R. Okay, so I1 dia gerak daripada sini ke sini. V before dia adalah 20. Yang awak tukar kepada phasor tadi ya, 20, and then V after dia adalah V1. So dia akan jadi 20 tolak V1 bahagi R dia adalah 10. And then tolak I2. I2 daripada sini ke sini dia akan jadi V1 tolak V2 bahagi 1 Henry dah tukar kepada phasor domain dia adalah J 4. Okay, and then tolak I3. I3 dia ke bawah, V1 tolak 0. So V1 tolak 0 bahagi dengan 0.1 farad tadi dia akan jadi negatif J 2.5 equal to 0. Okay, dah dapat equation ni. Macam mana nak hilangkan denominator? Awak bahagi je dengan yang bawah dia. Okay, so 20 bagi 10 akan dapat 2. 1 negatif 1 bagi 10 akan dapat negatif 0.1 V1. Okay, tolak dengan 1 bahagi dengan J4 akan dapat negatif J 0.25 V1 tolak 1 lagi bagi J4 negatif J 0.25 V1. Okay, and then tolak 1 bagi negatif J 2.5 akan jadi apa? 1 bagi negatif J 2.5 akan dapat J 0.4 V1 equal to 0. Okay, macam mana dapat ni? Macam biasa ya, tekan kalkulator
cari complex number and then 1 bahagi negatif 2.5i. So akan dapat 0.4, positif 0.4i. So sama juga J 0.4. Okay. And then satukan V1. Oh, yang ni V2 sorry. Yang ni V2. Okay, and then satukan V1 and then V2 Yang ni V1. So V1 awak akan dapat negatif 0.1 and then negatif akan jadi positif. So J 0.25 positif dia akan jadi 0.25 positif tolak 0.4 kat situ. So akan dapat negatif 0.15. V1, V2 satu je, negatif akan jadi positif, and then akan dapat kat sini adalah negatif darab dengan positif akan jadi negatif J 0.25 V2. Okey, equal to 2 gerakkan ke sini dia akan jadi negatif 2. Okey. Okey, dia dapat macam ni, ataupun awak darab semua dengan negatif. So dia akan jadi 0.1 plus J 0.15 V1 plus J 0.25 V2 equal to 2. So akan dapat equation yang pertama. Okey, ni untuk note yang pertama. Okey, and then cari untuk note yang kedua. Note V2. Okey, untuk note yang kedua dia ada 3 juga kat situ. Okey, dia ada I2 2 ampere, and then dia ada I4 kat sini adalah V2. Okey, first buat dulu KCL kat sini. So akan dapat I2 yang ni masuk plus 2, I4 dia keluar, tolak I4 equal to 0. Okey, and then masukkan Ohm's law. Okey, untuk I2, I dia gerak daripada sini ke sini. So dia akan jadi V1 tolak V2 bahagi dengan 1 Henry yang tukar kepada phase domain tadi adalah J4. Okey, and then tambah 2, terus nilai dia 2 ampere tak perlu buat dia punya Ohm's law Okey, and then untuk I4 dia gerak daripada sini ke bawah. So dia akan jadi V2 tolak 0 bahagi dengan 0.5 yang ubah tadi. 0.5 dia akan jadi J2. Okey, equal to 0. Okey, macam biasa nak selesaikan dia, bahagi dengan dia punya denominator. Okey, 1 bagi J4 akan dapat negatif J 0.25 V1 tolak 1 bagi J4 negatif J 0.25 V2. Okey, selesai dalam kurungan ni. Yang ni plus 2, selesaikan dalam kurungan ni pula. Okey, negatif 1 bahagi J2, apa awak akan dapat? 1 bahagi J2 awak akan dapat negatif J 0.5. So tolak negatif J 0.5 V2 equal to 0. Okey, macam biasa gabungkan dia punya V1 gabungkan V2. Okey, untuk V1 ada satu je. So kat sini V1 awak akan jadi negatif J 0.25 V1. Okey, untuk V2 dia ada 2 kat sini. Negatif akan jadi positif, negatif akan jadi positif. 0.25 campur 0.5 dia akan jadi positif J 0.75. Okey, plus 2 gerakkan sini dia akan jadi minus 2. Okey, and then saya nak darab dengan negatif. Saya nak jadikan dia jadi positif Okey, so dia akan jadi negatif positif J 0.25 V1. Negatif darab positif jadi negatif 0.75. Negatif darab negatif dia akan jadi positif 2. So dapat equation yang kedua.
Okey, macam mana nak selesaikan dia? Okey, keluarkan equation tadi Keluarkan equation tadi. Okey, equation yang pertama awak dapat tadi adalah 0.1 plus J 0.15 V1 tolak J 0.25 V2 yang bawah ni plus equal to 2. Okey, ni equation yang pertama. Equation yang kedua awak dapat J 0.25 V1 tolak J 0.75 V2 Okey, V2 equal to 2. So dapat dua equation ni. Okey, masukkan dalam Cramer's rule. Okey, macam biasa masuk dalam Cramer's rule. Sini V1, sini V2. Okey, V1, V2, and then belakang ni adalah dia punya jawapan. Ni equation yang pertama, equation yang kedua. Okey, equation yang pertama V1 adalah 0.1 plus J 0.15. V2 dia adalah J 0.25. Okey, jawapan dia 2. Okey, untuk yang ni V1 dia adalah J 0.25. V2 dia adalah negatif J 0.75. Jawapan dia 2. Okey, untuk macam ni awak tak boleh kira kalkulator, awak kena kira secara manual. Okey, so macam mana nak cari V1 dengan V2? Okey, first dulu awak kena cari delta. Okey, first dulu kena cari delta. Delta ni adalah AD tolak BC. Apa itu AD tolak BC? Okey, dalam Cramer's rule awak ada sini dipanggil A, B, C, D. Okey, A, B, C, D. So, AD tolak BC adalah A darab D tolak B darab C. So, dia akan jadi delta adalah AD tolak BC yang awak kena cari. A darab D tolak B darab dengan C. So, yang ni darab yang ni tolak B darab C. Okay, so first cari dulu delta. Okay, A darab D. So, masuk dalam kalkulator 0.1 plus J 0.15 darab dengan negatif J 0.75. Okay, yang ni dapat jawapan yang ni baru tolak dengan BC. BC adalah yang ni darab dengan yang ni J 0.25 darab dengan J 0.25. Masukkan dalam kalkulator. So kat sini jawapan dia akan dapat berapa? Delta. Okay, delta ni masuk dalam kalkulator akan dapat 0.175 tolak J 0.075. Okey, dah dapat delta, awak kena cari. Nak cari V1 dengan V2, awak kena cari dulu delta 1 dan juga delta 2. Okey, nak cari V1 dengan V2, apa awak perlu buat? Dia akan jadi delta 1 bahagi delta. V2 adalah delta 2 bahagi delta. Delta dah ada, so kena cari delta 1. Okey, macam mana nak cari delta 1? Okey, nak cari delta 1, awak ambil jawapan yang belakang ni, awak letak dekat V1. Okey, yang belakang ni letak kat V1, akan jadi 2. 2, yang belakang ni salin je balik. J 0.25, negatif J 0.75. Nak cari delta 1, macam biasa buat AD tolak BC. Okey, AD 2 darab dengan negatif J 0.75 tolak dengan BC 2 darab dengan J 0.25. So kat sini delta 1 akan dapat 4.14 tolak J. Silap. Kat sini masuk kalkulator akan dapat negatif J 2. Okey, negatif J 2. Dah ada delta 1, cari delta 2. Okey, cari delta 2.
Okay, untuk delta tu jawapan awak letak dekat V2. So, yang depan ni awak tulis je balik. J 0.25. V1 awak salin balik. Dekat V2 awak letak jawapan dia. 2. Okay, and then buat AD tolak BC. Okay, so kat sini 0.1 plus J 0.15 darab dengan 2 tolak dengan J 0.25 darab dengan 2. So kat sini akan dapat 0.2 tolak J 0.2. Okey, dah dapat ni delta 1, delta 2. Awak boleh carilah V1 dengan V2 ya. Okey, nak cari V1 equal to delta 1 over delta. So, delta 1 awak dapat tadi adalah negatif J2. Bahagi dengan delta adalah 0.175 tolak J 0.075. Masuk kalkulator akan dapat kat sini adalah 4.14 tolak J 9.66 volt. Okey, dah dapat yang ni, tukarkan dia kepada polar form. Tukar kepada polar form, guna kalkulator dapat 10.5 negatif 66.8 volt. So kat sini V1 T akan dapat, ni adalah amplitude kat depan dia 10.5 cos, and then dia punya supply yang tadi, supply dia 4T supply dia, so dia akan jadi 4T, sudut dia tolak 66.8 volt. Dah dapat V2. Okey, dah dapat V2 V1. Okey, nak cari V2 adalah delta 2 bahagi delta. So delta 2 awak dapat adalah 0.2 tolak J 0.2 bahagi dengan delta 0.175 tolak J 0.075. So kat sini akan dapat 1.379 tolak J 0.552 volt. Tukar kepada polar form akan dapat 1.49 sudut negatif 21.8 volt. So kat sini V2T awak akan dapat amplitude dia 1.49 cos 4T, sudut dia adalah 21.8 volt. Okey, so dapatlah dia punya jawapan V1 dan juga V2.